Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton di Facebook channel GCRF Water Security Hub Malaysia Collaboratory. Alhamdulillah pada petang ini kita akan ada sesi webinar khas bersama tetamu yang sangat istimewa. Sebelum tu saya perkenalkan diri, saya Cik Hafizan, postdoktoral bagi Pusat Pelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air IPASA. Pada petang ini saya akan membawakan peranan sebagai moderator anda. Tajuk webinar khas kita pada petang ini ialah Lembangan Sungai Johor, Kepentingan dan Isu. Jadi dalam webinar ni kita akan berbincang kepentingan Sungai Johor kepada komuniti dan isu-isu berkaitan dengan Sungai Johor. Jadi sebelum kita start webinar kita, jangan lupa untuk like Facebook Pusat Pelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air IPASA dan GCRF Water Security Hub Malaysia Collaboratory, kerana kita akan ada banyak lagi sesi webinar yang melibatkan perkongsian daripada penyelidik IPASA dan pihak berwajib mengenai Sungai Johor. Jadi webinar ni merupakan webinar kita yang pertama bersama komuniti pada tahun ini. Untuk perhatian penonton juga, semasa sesi berlangsung, penonton boleh mengajukan soalan di ruangan chat pada Facebook GCRF Water Security Hub Malaysia Collaboratory, dan kita akan pilih soalan secara rawak untuk dijawab penceramah pada 10 minit sebelum sesi berakhir. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput tetamu kita, Prof. Azmi Aris, pengarah IPASA, Universiti Teknologi Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih Cik Hafizan. Izinkan saya untuk share slide saya ya. Okey, silakan Prof. Okey, boleh nampak ke? Okey, boleh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada penonton-penonton yang mengikuti webinar Hub Air Malaysia yang pertama. Jadi nama saya Azmi Aris, saya pengarah di Pusat Pelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air. Sebagaimana yang dimaklumkan oleh Dr. Cik Hafizan tadi, ini adalah webinar kita yang pertama untuk Hub Air Malaysia, khususnya untuk komuniti yang tinggal di lembangan Sungai Johor. Walau bagaimanapun, kita juga membuka sesi ini kepada penonton-penonton lain yang merasa ada kepentingan untuk kita sama-sama mempelajari berhubung dengan pengurusan sungai, sama ada Sungai Johor ataupun sungai-sungai lain di Malaysia. Terlebih dahulu saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan penonton semua yang telah sudi untuk melapangkan masa mendengar ataupun menghadiri webinar kita pada hari ini. Okey, ini adalah kandungan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini dalam tempoh 30 minit ataupun lebih. Yang pertama, memandangkan ini webinar kita yang pertama, saya akan membuat sedikit pengenalan kepada semua berhubung dengan IPASA dan projek kajian GCRF yang kami jalankan buat masa ini. Dan kemudian saya akan membincangkan tentang lembangan Sungai Johor dari segi kepentingan dan isunya. Dan akhir sekali kita tutup dengan membincangkan bagaimana peranan kita sebagai orang awam dalam membantu kerajaan untuk menguruskan lembangan sungai, khususnya lembangan Sungai Johor. Sedikit pengenalan tentang IPASA. IPASA ataupun nama penuhnya Pusat Pelestarian Sekuriti Air, Pusat Pelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air adalah satu pusat penyelidikan yang telah lama ditubuhkan di UTM sejak tahun 1994, dan sehingga hari ini, tahun ini kita sudah masuk tahun yang ke-27. Dan kita adalah salah satu daripada pusat penyelidikan di UTM yang giat menjalankan penyelidikan, perundingan, latihan, seminar dan lain-lain aktiviti yang berkaitan dengan kelestarian alam sekitar dan sekuriti air. Jadi bila kita sebut tentang sekuriti air, kita memikirkan bagaimanakah bekalan air ataupun sumber air kita dapat dipelihara
agar air ini dapat dibekalkan bukan saja kepada pengguna-pengguna kita sebagai manusia, tetapi dapat juga diguna sama oleh makhluk-makhluk Tuhan yang lain yang juga memerlukan air seperti kita. Okey, projek yang kita sedang jalankan sekarang ini bertajuk Pengurusan Bersepadu Lembangan Sungai Johor. Projek ini mendapat grant penyelidikan Global Challenge Research Fund yang ditaja oleh kerajaan UK, United Kingdom di bawah UK Research and Innovation. Dan projek ini telah bermula lebih kurang 2 tahun yang lepas, Februari 2019, dan akan mengambil masa selama 5 tahun sehingga 2024. Dan projek ini dijalankan dengan kerjasama pelbagai pihak agensi kerajaan seperti Bakash, UPEN, JPS, Jabatan Alam Sekitar, SAJ, NGO dan sebagainya yang tidak dapat saya nak sebutkan semua. Dan projek ini adalah merupakan projek yang sangat penting dijalankan dengan tujuan untuk membantu kerajaan dalam merealisasikan pengurusan lembangan Sungai Johor secara bersepadu. Jadi dalam projek ini sebenarnya projek ini secara umumnya dijalankan oleh UTM di bawah IPASA dan juga dengan kerjasama Newcastle University di UK, dan pada masa yang sama projek ini juga dijalankan di beberapa negara yang lain termasuklah Colombia, India dan juga Ethiopia di dalam topik security air. Cuma di negara lain-lain tu mereka mempunyai isu yang berbeza daripada kita, tetapi temanya sama, iaitu security air. Jadi dalam projek yang kita jalankan di Malaysia, kita memilih lembangan Sungai Johor sebagai kita punya tapak kajian, dan seperti yang saya sebutkan tadi, di hujung kajian ini kita mengharapkan agar hasil kajian kita dapat membantu kerajaan dalam melaksanakan pengurusan lembangan Sungai Johor secara bersepadu. Jadi webinar ini adalah salah satu daripada aktiviti yang dijalankan dalam projek kajian ini. Sebenarnya ada pelbagai kajian-kajian yang kita jalankan yang akan saya sebutkan di hujung saya punya pembentangan nanti. Tapi antara yang kita buat pada kali ini ialah mengadakan siri webinar terutamanya dengan komuniti yang tinggal di dalam kawasan lembangan Sungai Johor dan juga bersama-sama dengan pihak berkepentingan yang lain. Jadi tujuan kita mengadakan siri webinar ini adalah untuk berkongsi maklumat, ilmu dan pengalaman dalam melestarikan sungai bagi manfaat manusia dan alam sekitar, dan pada masa yang sama mendengar pendapat timbal balas daripada komuniti dan juga pihak-pihak yang berkepentingan bagi kita bersama-sama menjayakan projek ini. Okey, seperti mana yang kita sedia maklum, air adalah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Tanpa air memang semua makhluk Tuhan akan mati, dan di Malaysia air kita dapat daripada sumber kita yang utama iaitu sungai. Lebih kurang 97 hingga 98% sumber air di Malaysia yang digunakan sebagai bekalan air minum, sebagai bahan bekalan air untuk industri datang daripada sungai, dan sebahagian kecil sahaja yang datang daripada air bawah tanah. Jadi sungai ini peranannya sangat penting dalam kehidupan kita. Seperti yang saya sebutkan tadi, bukan saja sekadar sumber air untuk kita minum, tetapi juga ini adalah sumber bagi kita punya pembangunan ekonomi yang lain, baik industri, baik pelancongan dan pertanian dan sebagainya, semuanya memerlukan air. Oleh itu adalah sangat penting bagi kita memastikan bahawa sumber alam yang sangat penting ini kita pelihara supaya ianya tidak pupus. Walaupun pada masa kasta kita nampak kita dapat hujan setiap hari, hujan yang lebat kadang-kadang sampai banjir, tetapi sekiranya sumber alam ini tidak dipelihara, mungkin ianya ada tetapi berada dalam keadaan yang kita tidak dapat gunakan. Dan pada masa yang sama kita perlu ingat bahawa sungai kita ataupun air sungai kita bukan sahaja untuk kehidupan kita sebagai manusia, tetapi ianya juga diperlukan oleh makhluk-makhluk Tuhan yang lain, ikan, fauna-fauna yang lain dan juga tumbuh-tumbuhan, semuanya memerlukan air untuk kehidupan mereka. Jadi sangat penting untuk kita memelihara sungai kita
agar ianya dapat digunakan bukan sahaja untuk kita tetapi juga generasi-generasi akan datang. Okey, bercerita tentang lembangan Sungai Johor. Jadi kalau kita lihat di dalam map di atas ni, jadi ini adalah negeri Johor dan ini adalah lembangan Sungai Johor yang memakan keluasan yang sangat besar. Nanti kita akan lihat faktanya. Dan Sungai Johor ini terdiri daripada pelbagai anak sungai ya. Kita ada sungai utamanya, Sungai Johor yang akhirnya mengalir ke muara. Pada masa yang sama di belah hulu kita ada Sungai Sayong, kita ada Sungai Lingyu, Semanggar dan sebagainya. Dan di sebelah hilir bawah ni sebenarnya adalah kawasan Pasir Gudang. Di sinilah kita dapati Sungai Kim Kim dan lain-lain sungai yang biasa kita dengar beritanya di dada akhbar tidak berapa lama dahulu. Jadi walau bagaimanapun untuk perbintangan kita pada hari ini, kita akan lebih memberi tumpuan kepada bahagian hulu di mana kita punya beberapa loji rawatan air yang membekalkan air untuk banyak kawasan di selatan negeri Johor. Okey, bagaimana sempadan lembangan ni dibuat? Secara kasarnya sempadan lembangan ini ditentukan oleh topografi. Ianya bukan ditentukan oleh kerajaan kita, kerajaan negeri ataupun kerajaan daerah, tetapi ditentukan oleh topografi. Secara umumnya garisan ini adalah merujuk kepada kawasan tertinggi di dalam lembangan kita. Dengan arti kata lain, apa-apa air yang hujan yang jatuh ke sebelah dalam ni akhirnya akan mengalir ke anak-anak sungai yang kecil dan kemudian akan pergi ke sungai yang lebih besar dan akhirnya sampai ke Sungai Johor dan seterusnya ke muara. Kalau hujan yang turun di luar kawasan ni, dia akan pergi kepada lembangan-lembangan yang lain. Jadi kalau kita lihat berdasarkan kepada lembangan ni, kalau kita lihat secara terperinci, sebenarnya pada dasarnya memang pencemaran yang dihasilkan oleh aktiviti yang berdekatan dengan sungai akan memberi kesan yang ataupun impak yang lebih kepada sungai tersebut, tetapi pada masa yang sama sebarang aktiviti yang dibuat di dalam kawasan lembangan ini juga akhirnya akan memberi kesan kepada sungai. Sebagai contoh, kalau kita buang sampah dekat sebelah hulu ni pun, akhirnya kalau sampah ni tidak dipungut oleh sesiapa, dia akan dibawa oleh air hujan masuk ke dalam anak sungai. Kalau dia tak terkandas ke mana-mana, akhirnya sampai ke sungai dan akhirnya sampai ke laut. Jadi semua aktiviti yang dijalankan di dalam lembangan sungai ini adalah memberi kesan kepada sungai tersebut. Sebab itu bila kita membuat perancangan dari segi pengurusan sungai, kita bukan hanya perlu mengambil kira aktiviti yang berkaitan ataupun berdekatan dengan sungai, tetapi semua aktiviti yang terkandung di dalam lembangan sungai. Jadi di dalam lembangan sungai ini kalau kita lihat, kita ada water quality station pemantauan Jabatan Alam Sekitar ya, ada lebih kurang 38 data yang kita dapat. Sebenarnya mungkin ada lagi yang dahulunya ada tetapi kemudiannya telah dijumutkan. Tapi ada banyaklah, hampir kepada 40 titik yang memantau secara berkala kualiti air sungai di dalam lembangan Sungai Johor ni. Dan kita juga ada titik-titik pemantauan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran dan juga ada beberapa stesen-stesen hujan di dalam kawasan lembangan ni. Okey, kalau kita lihat dari segi fakta fizikalnya, keluasan lembangan Sungai Johor ni adalah seluas lebih kurang 2,640 km persegi dengan panjang sungai utamanya lebih kurang 123 km. Ini Sungai Johor sahaja. Dan di kawasan ini hujan purata tahunannya adalah lebih kurang 2,500 mm setahun. Dan lembangan sungai ini sebenarnya merangkumi 4 daerah iaitu Kota Tinggi, kita ada daerah Kulai, kita ada daerah Keluang dan juga kita ada daerah Johor Bahru. Jadi dari segi pengurusannya bukan saja melibatkan satu daerah tetapi juga melibatkan 4 daerah yang lain. Jadi kalau apa-apa aktiviti pembangunan yang hendak dijalankan, sebab itu kita rasakan penting supaya segala aspek pengurusannya dijalankan secara bersepadu, tidak secara individu. Ini adalah
pelan guna tanah di dalam lembangan Sungai Johor, ini data yang kita dapat untuk tahun 2017. Jadi kalau yang warna pink ke ataupun yang merah sama ni, yang besar ni merujuk kepada penanaman kelapa sawit. Jadi sebahagian besar daripada lembangan kita ni dipenuhi dengan aktiviti penanaman kelapa sawit. Dan pada masa yang sama kita juga ada sedikit hutan dan kita juga ada banyak penanaman-penanaman yang lain yang lebih kecil, dan kita juga ada beberapa aktiviti-aktiviti lain seperti aquaculture, seperti penternakan ayam dan sebagainya yang ada dalam lembangan ini. Nanti kita akan lihat dengan lebih terperinci lagi maklumat yang kita ada di dalam lembangan ini berhubung dengan punca-punca pencemarannya. Okey, Sungai Johor ni adalah satu sungai yang sangat penting dalam negeri Johor, dan kepentingannya yang utama sekali ialah ianya membekalkan air kepada penduduk-penduduk di selatan negeri Johor, dan pada masa yang sama ianya juga membekalkan air ke Singapura berdasarkan perjanjian kerajaan Malaysia dan Singapura pada tahun 1962 kalau saya tak silap, dan akan tamat pada tahun 2061 nanti. Dan ini adalah kepentingan utamanya kerana ia menjadi sumber air bukan saja untuk penduduk di lembangan ini tetapi juga pada penduduk di luar empangan ini sehinggalah ke daerah Johor Bahru Barat, sehinggalah ke Pasir Gudang dan kawasan-kawasan lain. Jadi dalam lembangan ini sahaja kita ada 4 empangan utama dengan kapasiti menampung sehingga 820 juta meter padu air, dan kita ada 5 loji rawatan air yang membekalkan sebanyak 1,840 juta liter per hari kepada rakyat di selatan Johor dan juga kepada kerajaan Singapura. Dan pada masa yang sama sebenarnya lembangan Sungai Johor ni mengandungi sejarahnya yang tersendiri. Menurut kajian sejarah, sejak sejarah pemerintahan Melaka, kita di negeri Johor ni, di dalam lembangan Sungai Johor ni ada 8 pusat pentadbiran. Ada 8 pusat pentadbiran yang berpindah-pindah daripada satu tempat ke satu tempat bagi menangani isu-isu strategik kerajaan negeri pada masa itu. Dan pada masa yang sama lembangan sungai ini sebenarnya adalah tempat yang banyak mengandungi kawasan-kawasan pelancongan. Kita ada antara yang kita biasa dengar, kita ada klip-klip di Kota Tinggi, dan di bahagian hilir kita juga terkenal dengan Belangkas, dan pada satu masa dahulu juga terkenal dengan dugong. Di mana dugong ni makanan utamanya ialah rumput laut, yang mana pada masa dulu memang banyak di bahagian hilir Sungai Johor ni. Cuma sekarang saya pun tak pasti bagaimana keadaannya, tetapi ini adalah antara tarikan-tarikan untuk pelancongan di dalam lembangan sungai negeri Johor, lembangan Sungai Johor. Dan pada masa yang sama juga lembangan ini juga Sungai Johor merupakan sumber pendapatan kepada penduduk-penduduk kampung di mana mereka menangkap ikan ataupun udang galah dan sebagainya, yang pada satu masa dahulu memberikan pendapatan yang lumayan. Cuma saya dikabarkan oleh pihak orang kampung disebabkan oleh pencemaran yang wujud di dalam sungai ini, sekarang ni sumber pendapatan telah banyak berkurangan disebabkan oleh masalah pencemaran. Jadi isu dan cabaran di dalam lembangan Sungai Johor ni yang pertama sekali memang pencemaran air lah. Air tercemar disebabkan oleh pelbagai aktiviti yang kita akan lihat nanti. Dan kemudian begitu juga dari segi kuantiti air yang boleh dibekalkan oleh Sungai Johor ni kepada pengguna. Satu, memang kuantitinya affected disebabkan oleh keadaan cuaca, tetapi disebabkan oleh aktiviti-aktiviti seperti pelombongan pasir dan sebagainya, ia juga memberi kesan kepada kuantiti air yang kita boleh dapat daripada sungai ini. Dan pada masa yang sama kita ada isu berkenaan dengan kemarau, bila kita ada musim kering yang panjang,
dan baru-baru ini kita dilanda banjir yang agak teruk, yang alhamdulillah sekarang ni sudah berkurangan, tapi inilah antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Antara faktor yang menyebabkan masalah-masalah kita, yang pertama ialah dari segi kesedaran dan sikap, sama ada oleh orang awam tetapi juga oleh pihak-pihak yang berwajib. Dan kita juga pada masa yang sama bukan saja air itu kurang disebabkan oleh kuantitinya yang berkurangan, tetapi juga kita ada pembangunan yang semakin pesat di kawasan selatan negeri Johor, dan begitu juga dengan penambahan penduduk yang meningkat. Dan pada masa yang sama, seperti sedia maklum kita semua, kita ada perubahan iklim, dan kesan perubahan iklim itu memberi impak yang besar kepada kita punya musim kering dan musim basah kita. Dan tidak dinafikan juga dari segi aspek pengurusan, kita juga ada banyak lagi ruang yang perlu dibaiki bagi meningkatkan lagi sekuriti air di dalam lembangan sungai ini. Ini adalah punca-punca pencemaran yang kita telah kenal pasti di dalam lembangan sungai Johor. Kita boleh tengok ada dia punya tanda-tanda dia. Kalau marker kuning dan hijau ni adalah sampling station. Tapi kalau segitiga ni, ini adalah kilang-kilang kelapa sawit. Dan yang berwarna pink ni bila ada kilang, dia adalah dia punya pelepasan effluentnya. Kemudian yang warna lebih kurang coklat ataupun orange ni, jingga ni, kita ada lombong-lombong pasir. Lombong-lombong pasir ni ada yang masih aktif dan ada yang sudah ditinggalkan. Tetapi walaupun ditinggalkan, ianya tidak terurus dengan baik, dan apabila berlaku hujan, ia menyebabkan pencemaran kekeruhan ataupun pepejal terampai ke dalam air sungai kita. Dan kemudian kita ada penternakan ikan yang dijalankan, begitu juga dengan penternakan ayam, dan di kawasan-kawasan perumahan yang pesat seperti di Kota Tinggi, kita ada loji-loji rawatan kumbahan, dan kita ada pelbagai aktiviti pertanian seperti yang kita tunjuk dalam peta guna tanah tadi. Dan pada masa yang sama, kita ada pembukaan tanah untuk penanaman kelapa sawit dan juga aktiviti-aktiviti lain, dan tidak ketinggalan dalam masa-masa tertentu kadang-kadang berlakunya pembuangan haram oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Jadi kalau kita lihat, ini adalah pencemaran-pencemaran yang biasanya akan menyebabkan loji rawatan air kita ditutup. Yang pertama sekali kita ada pencemaran amonia. Yang ini biasanya dia boleh datang daripada effluent ataupun pelepasan daripada kilang kelapa sawit, daripada penternakan ikan, daripada penternakan ayam, dan juga boleh datang daripada loji rawatan kumbahan. Kemudian kita ada pencemaran pepejal terampai yang menyebabkan air sungai kita menjadi terlalu keruh sehingga loji juga terpaksa ditutup, terutamanya semasa hujan. Ini datang daripada aktiviti lombong pasir, datang juga daripada aktiviti pertanian dan juga pembukaan tanah. Dan kemudian kita ada pencemaran bahan kimia yang boleh datang daripada penternakan ayam, kerana penternakan ayam ni antara yang digunakannya ialah antibiotik. Dan antibiotik ni dia boleh terlepas melalui najis dia dan akhirnya masuk ke dalam sungai. Dan walaupun kehadirannya di dalam air pada kepekatan yang sangat rendah, tetapi kajian masih dan sedang dijalankan untuk melihat sejauh mana impak antibiotik ni kepada bakteria-bakteria yang ada dalam air dari segi ketahanan mereka terhadap antibiotik ni. Dan begitu juga daripada aktiviti pertanian, kita ada baja-baja dan kita juga ada racun serangga ataupun rumpai dan sebagainya. Dan ini akhirnya semasa musim hujan akan masuk ke dalam ke dalam sungai, dan begitu jugalah kita ada pembuangan haram yang pernah berlaku yang menyebabkan pencemaran kimia di dalam sungai. Jadi inilah punca-punca pencemaran yang biasa berlaku, yang mana kalau tidak dicegah boleh menyebabkan loji rawatan air kita ditutup. Ini di bahagian hulu. Di bahagian hilir yang kita baru berlaku tak lama dulu, kita ada pencemaran daripada bahan buangan haram di sebelah sini ya, Sungai Kim Kim. Jadi ini pun banyak berlaku yang kita perlu pantau daripada masa ke semasa di bahagian kawasan perindustrian.
Ini adalah antara apa yang kita dapat lihat di dalam lembangan. Kalau lihat di sebelah kiri ni sebenarnya adalah daripada kesan daripada efluent pelepasan kilang kelapa sawit. Yang ini antara air yang cantik ni lah. Warna kehijauan kita tak pasti kenapa. Yang ini kalau kita lihat kedua-dua gambar ni menunjukkan betapa keruhnya air kita. Walaupun tidak mengandungi bahan kimia ataupun apa-apa bahan yang berbahaya kepada kesihatan, tetapi dari segi estetiknya ia tidak begitu menarik sebab terlalu keruh, dan bila hujan ia akan menjadi lebih teruk lagi dan boleh menyebabkan loji rawatan air kita ditutup seperti yang saya maklumkan tadi. Ini adalah di bahagian pandangan di bahagian hilir ya. Ini adalah pasir yang telah dilombong diletakkan di tepi sungai, dan kita boleh bayangkan apabila hujan turun, dan hujan ni pasti akan membawa sebahagian daripada pasir-pasir ni, kalau tak banyak pun, tapi kecil, masuk balik ke dalam sungai yang akan meningkatkan lagi kekeruhan air kita. Okey, ini adalah kita punya projection penduduk dan permintaan air bagi negeri Johor. Jadi yang biru ni adalah projection penduduk, yang coklat ni ataupun orange ni adalah permintaan air. Dan daripada apa yang kajian yang telah dibuat, kita mendapati bahawa lebih kurang pada tahun 2024 nanti, sekiranya tidak ada apa-apa penambahbaikan dibuat terhadap sumber air kita, kita akan sampai satu tahap di mana permintaan air kita akan melebihi bilangan penduduk kita. Jadi permintaan air ni bukan sahaja datang daripada kita sebagai orang awam, tetapi juga datang daripada industri. Pelaburan, antara pelaburan yang terbesar di Malaysia adalah di negeri Johor, khususnya di selatan Johor. Dan kalau kita lihat, walaupun data ni adalah data yang agak lama, tetapi data ni jelas menunjukkan betapa kita jauh ke depan berbanding dengan negeri-negeri lain dari aspek pelaburan pembuatan. Jadi semua pelaburan pembuatan ni memerlukan air. Jadi kalau air tidak cukup, maka pelabur-pelabur tidak akan datang, dan apabila pelabur-pelabur tidak datang, pada masa yang sama ianya akan memberi impak kepada peluang pekerjaan kita semua. Jadi sebab itulah pentingnya kita memastikan bahawa bekalan air yang dibekalkan sentiasa mencukupi supaya tidak membantutkan penambahan pelaburan dan ekonomi negeri Johor. Dan pada masa yang sama kita maklum seperti yang saya sebut tadi, kita mengalami pemanasan global, dan pemanasan global ni dia kalau kita lihat dari segi suhu ni, ni pada tahun awal 1900 dan ni pada 2013 suhunya semakin meningkat, dan kadang-kadang kita juga dapat merasai pada hari-hari tertentu keadaannya adalah sangat panas. Dan pemanasan global ni kesannya telah dirasai oleh semua tempat di dunia, termasuklah Malaysia. Kalau ada negara-negara yang 4 iklim, kadang-kadang musim sejuk mereka ada masa tidaklah terlalu sejuk dan ada masa terlalu ekstrim pula. Begitu juga dengan musim panas mereka. Dan kita pula kadang-kadang kita mengalami juga musim panas, dan kadang-kadang ada masa-masanya sejak akhir-akhir ini kita juga merasakan musim sejuk yang cuaca sejuk yang agak lebih sejuk daripada biasa apa yang kita alami pada tahun-tahun yang lalu. Dan begitu juga dengan musim hujan dan kemarau kita, kita dapati ianya berlaku lebih ekstrim daripada keadaan biasa. Dan ini adalah bila berlaku pemanasan global, kita dapati air laut juga akan meningkat disebabkan oleh pencairan kutub ais di kutub utara dan selatan, dan juga pulau-pulau ais kita. Dan ini meningkatkan kadar aras air laut, yang mana kita mungkin kita tidak merasainya secara langsung, tetapi daripada pemantauan yang dibuat, kita dapati loji-loji air kita yang pada masa dahulu tidak pernah mengalami penerombosan air masin, tapi sekarang sudah mengalami masalah ini. Dan penerombosan air masin ni adalah satu masalah yang agak kritikal. Kalau kita cerita pasal kekeruhan, mungkin kita boleh masih merawatnya, tetapi kalau air kita yang kita dapat tu adalah air masin dengan kandungan garam yang tinggi,
memang loji rawatan air kita tidak mampu untuk menyingkirkan air masin ni, dan disebabkan itu loji tersebut pun juga pasti ditutup. Jadi itu adalah antara salah satu sebab mengapa kalau di lembangan Sungai Johor kita ada kita ada barrage yang kita buat, walaupun memberi kesan impak kepada penduduk yang mencari pencarian mereka dengan memancing ikan, tetapi kalau barrage itu tidak juga dibuat, maka ia memang akan menghentikan bekalan air kita, loji rawatan air kita daripada berfungsi, dan pada masa yang sama akan menyebabkan bekalan air kita terganggu. Jadi seperti yang saya kata tadi, perubahan iklim ni berlaku di seluruh dunia. Kita ada iklim panas yang melampau dan cuaca sejuk yang terlalu melampau juga, dan juga dengan peningkatan kes taufan dan sebagainya di negara-negara seperti Filipina. Jadi ini semua dirasai oleh semua pihak dan tidak juga terkecuali kita. Ini adalah antara kemarau-kemarau panjang yang kita pernah alami. Data yang saya ada ni sehingga 2016. Tapi kalau kita lihat, inilah tahun-tahun di mana kita di Johor juga terkesan daripada kemarau yang panjang ni. Kita ada tahun 1990, kita ada 210, dan kemudian menjadi lebih kerap 2014 dan juga 2016. Dan begitu juga dengan banjir kita. Lembangan Sungai Johor ni memang kalau kita tengok dari sejarahnya tidak terkecuali daripada fenomena banjir sejak tahun yang direkodkan tahun 1948, 69, dan sehingga kita ada yang teruk pada tahun 2006, 2007, dan yang terkini kita ada tahun 2021. Dan kalau kita lihat di sini data yang kita dapat daripada pihak Kementerian Alam Sekitar, kita punya hujan, taburan hujan dalam tempoh 10 hari pertama Januari 2021 di Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor melebihi jumlah hujan yang turun pada bulan Disember 2020 dan November 2020. Jadi memang intensiti taburan hujan yang turun tu memang agak besar, dan itu adalah salah satu sebab utama kenapa kita mengalami banjir, dan terutama sekali bila ianya bergabung dengan fenomena air pasang. Dan memang kita tak nafikanlah yang ini menyebabkan masalah kepada orang awam dan juga pada kerajaan dari segi kerugian yang melibatkan jutaan ringgit. Jadi apakah peranan kita sebagai orang awam ya? Kita ini data penggunaan air kita ya di Malaysia. Ini datanya daripada 2011 tapi masih lagi boleh dipakai sehingga hari ini. Jadi kalau di penduduk bandar, penggunaan air secara puratanya ialah 230 liter per orang per hari, dan di kampung, di kawasan-kawasan kampung, penggunaannya lebih rendah lagi lah kerana cara hidup yang berbeza. Jadi secara puratanya penggunaan air kita ialah sebanyak 200 liter seorang sehari. Kalau nak dibandingkan negara-negara lain ya, seperti Singapura, UK dan juga Hong Kong, penggunaan air mereka adalah jauh lebih rendah daripada kita, iaitu sebanyak 150 liter sehari. Jadinya sebagai pengguna, antara apa yang boleh kita lakukan ialah menjimatkan penggunaan air kita. Antaranya banyak kita punya amalan-amalan harian kita yang boleh kita baiki. Contohnya kalau kita basuh pinggan, semasa kita menggunakan sabun pinggan, kita tutup air. Begitu juga semasa kita gosok gigi, kita tutup air. Begitu juga semasa kita sabun, kita tutup air. Ataupun terutamanya macam orang Islam, bila kita mengambil wuduk, pastikan air yang kita gunakan untuk mengambil wuduk itu dapat seminima yang boleh. Ini adalah amalan-amalan yang patut kita buat bagi memastikan tidak banyak air terbazir. Kalau walaupun air kita sedia maklum kosnya memang jauh lebih rendah, dia punya charge-nya tarifnya berbanding dengan elektrisiti dan juga telefon kita, tetapi itu tidak bermakna air itu boleh dibazirkan. Walaupun seperti saya kata tadi, kita ada banyak hujan yang turun, tetapi kalau tidak digunakan dengan berhemah,
hujan yang banyak itu juga tidak akan menjanjikan kita air yang cukup. Dan pada masa yang sama juga kita sebagai orang awam perlu mengelakkan amalan-amalan mencemar ke alam sekitar kita. Yang sebelah kiri ni, ini adalah antara banyak yang kita lihat di mana air daripada basuhan kita, sama ada daripada sinki dapur ataupun daripada kita punya mesin basuh kita, air yang sepatutnya dialihkan ke sistem kumbahan, tetapi bila kita buat renovation, kita tukar pipe kita dan untuk memudahkan, air itu dilepaskan ke dalam parit. Jadi air yang dilepaskan ke dalam parit ni, air kotor yang dilepaskan dalam parit ini tidak akan dirawat dan akhirnya akan masuk ke dalam sungai. Jadi kita boleh bayangkan kalau kita duduk dalam satu taman yang besar dan ramai antara kita yang mengamalkan pembuangan air yang seperti ini, maka ini pastinya akan mencemarkan sungai kita. Begitu juga dengan pembuangan sampah. Kadang-kadang kita buang sampah daripada kereta ataupun kita buang sampah dengan tidak membuangnya di tempat yang betul. Jadi kalaulah sampah ini tidak diambil oleh sesiapa dan akhirnya dibawa oleh air hujan, ianya akhirnya akan mengalir, akan dibawa masuk ke dalam sungai dan akan mencemarkan sungai kita. Dan sekiranya rumah kita menggunakan sistem tangki septik, jadi adalah sangat penting bagi kita memastikan tangki septik kita ni dikosongkan pada sela masa yang tertentu. Mungkin 2 hingga 3 tahun sekali kita boleh panggil pihak IWK ataupun kontraktor yang berkaitan, minta mereka kosongkan kita punya tangki septik. Kerana tangki septik yang tidak dikosongkan sebenarnya adalah seperti tempat laluan saja. Air yang datang daripada jamban kita contohnya hanya sekadar tumpang lalu di dalam tangki ni sebab tangki ni dah penuh dan akhirnya masuk ke parit dan akhirnya terus ke sungai. Jadi sebagai individu, orang awam pentinglah untuk kita agak merasakan perkara ini perlu kita elakkan bagi memastikan sungai kita terpelihara. Dan juga pada masa yang sama, kita juga boleh libatkan diri kita dengan aktiviti-aktiviti membersihkan sungai. Ini adalah antara aktiviti-aktiviti yang sekarang ni semakin menjadi popular di bandar dan juga di kawasan kampung, di mana kumpulan-kumpulan tertentu ataupun NGO dan juga orang awam, mereka bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan sungai. Jadi sekiranya perkara ini menjadi amalan kita, saya rasa ini adalah satu cara yang sangat berkesan untuk memastikan pencemaran sungai itu dapat dikurangkan. Dan lebih kurang dalam bulan 11 yang lalu, kerajaan kita melalui Kementerian Alam Sekitar dan Air telah memulakan inisiatif mengadakan denai sungai kebangsaan. KASA mensasarkan menjelang tahun sepatutnya tu 2030 bukan 2021, 2030 10,000 kilometer laluan denai sungai dibina. Jadi denai sungai ini adalah laluan yang dibangunkan di tepi sungai dengan tujuan supaya bila adanya aktiviti-aktiviti di tepi sungai, ia secara tidak langsung menjadi polis ataupun untuk membuat melihat kiranya ada berlaku pencemaran sungai, jadi menjadikan orang awam lebih peka dan kiranya nampak apa-apa yang tidak diingini berlaku, kita boleh terus buat aduan. Dan biasanya bila tempat itu menjadi laluan orang, kalau orang lalu menjadikan sungai, denai sungai ini sebagai tempat aktiviti dia, pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab pun akan terasa malu untuk mencemarkan sungai kita ni. Jadi itu antara konsep asas denai sungai kebangsaan ni yang mungkin akan dibentangkan dengan lebih terperinci dalam webinar-webinar kita akan datang. Dan kita juga sebagai orang awam, kalau kita lihat ada paip bocor, kalau kita lihat ada punca-punca pencemaran ataupun tindakan yang kita rasa tidak begitu betul dibuat, jadi kita boleh membuat aduan. Sekarang ni kita boleh buat aduan melalui talian telefon dan sekarang ni pun antara yang menjadi favorite ialah kita viral kan. Apa-apa aktiviti yang rasa tak betul diviralkan dan akhirnya akan sampai ke pihak yang berkuasa. So bagi projek, saya rasa itu saja yang hendak saya bentangkan berhubung dengan lembangan Sungai Johor. Jadi projek ini yang dijalankan oleh pihak UTM, dia
sudah pun berjalan selama 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun yang pertama ni kita ada menyediakan beberapa tools, kita panggil GCRF tools, antaranya membangunkan model-model kualiti air dan hidrologi dan juga membangunkan beberapa indeks, dan ini masih lagi dalam proses yang berterusan, dan kita berharap di penghujung projek kita akan dapat sama-sama merealisasikan pengurusan bersepadu lembangan sungai. Mungkin ada pihak berkuasa lembangan diwujudkan ataupun tidak, tetapi maknanya pengurusan sungai itu dijalankan oleh pelbagai pihak, bukan saja oleh pihak Jabatan Alam Sekitar, bukan saja oleh pihak Bakash ataupun SPAN ataupun JPS, tetapi juga agensi-agensi kerajaan yang lain, termasuk komuniti, termasuk industri dan lain-lain. Jadi ini adalah sangat penting, pengurusan yang bersepadu ini sangat penting bagi memastikan kualiti dan kuantiti air kita terpelihara, bukan saja untuk generasi kita tetapi juga untuk generasi akan datang. Jadi sebagai penutup, insya-Allah seperti yang disebut oleh Dr. Hafizan tadi, webinar ini akan diadakan secara berkala dan insya-Allah kita bercadang untuk mengadakannya setiap hujung bulan. Dan mungkin dibentangkan oleh ahli-ahli projek ini, dan juga kita akan jemput agensi-agensi kerajaan yang lain, kita akan juga jemput komuniti, NGO dan sebagainya untuk bersama-sama berkongsi pengalaman, pandangan mereka untuk memberi manfaat kepada kita bersama dalam menguruskan sungai kita dengan lebih berkesan lagi. So saya rasa itu saja pembentangan saya untuk kali ini. Terima kasih kepada mereka yang sudi mendengar. Dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam pembentangan saya, dan insyaAllah kalau kita ada masa, ada 1-2 soalan, saya akan cuba jawab insyaAllah. Terima kasih. Okey, terima kasih Prof atas perkongsian. Terima kasih juga atas komen penonton di Facebook channel. Mungkin kita sempat satu soalan je. Yang seperti yang kita tahu, kita dalam negara membangun, dan kita tengok peta tadi, majoritinya adalah kelapa sawit. Jadi kita tahu tanaman ni tanaman utama dan tanaman komoditi. Jadi memang salah satu hasil utama. Jadi macam mana kita nak seimbangkan hasil ekonomi dan pemeliharaan sungai? Sebab kita tahu penanaman kelapa sawit ni ada impact juga kepada pollution di sungai. Okey, terima kasih Dr. Hafizan. Jadi memang sebenarnya kalau kita lihat kepada punca-punca penyemaran tadi, bukan saja kelapa sawit, tetapi juga penternakan ikan, ayam dan sebagainya, semuanya tu adalah sumber ekonomi. Semuanya tu adalah sumber ekonomi. Tapi saya melihat perkara ini dari 2 pandangan. Satu, saya rasa kita selalu mengatakan bahawa kalau kita nak membangun, kita terpaksa sacrifice kita punya alam sekitar. Ataupun kalau kita nak menjaga alam sekitar kita, seolah-olahnya kita tidak boleh membangun. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat, kita tak perlu pergi jauh. Kalau kita pergi ke negara jiran kita saja, Singapura, yang memang jauh lebih membangun, maju daripada kita, tetapi pada masa yang sama mereka juga memelihara alam sekitar kita dengan keadaan yang lebih baik lagi daripada kita. Sebagai contohlah. Jadi sebenarnya pada saya, pembangunan itu tidak sepatutnya menghalang kita daripada menjaga alam sekitar. Malah kalaulah saya rasa, sebab pelabur-pelabur yang akan datang ke negara kita ni adalah kebanyakannya adalah pelabur-pelabur daripada negara maju. Dan mereka di sana pun memang sudah mengamalkan penjagaan alam sekitar yang mampan. Jadi mereka juga sebenarnya dan kalau suka kalau kita juga menjaga alam sekitar kita. Jadi kalaulah kita boleh menjalankan kita punya pertanian kelapa sawit tadi dengan best management practice yang betul, saya percaya ianya tidak akan mencemarkan alam sekitar, dan sebaliknya dan juga dia akan menjadi sumber kepada kita untuk mewar-warkan kita punya produk, bahawa walaupun kita menjalankan pertanian tetapi pada masa yang sama kita juga menjaga alam sekitar kita. Cuma sejauh mana kita beri serius ataupun nak ataupun tak mahu untuk menjaga alam sekitar kita, itu yang saya rasa perlu dilihat. InsyaAllah. Terima kasih Prof. Jadi dengan berakhirnya soalan tadi, jadi saya akhiri kita punya webinar.
Sebelum kita berakhir, jangan lupa untuk like FB Pusat Pelestarian Alam Sekitar dan Sekuriti Air IPASA dan GCRF Water Security Hub Malaysia, Kelabeteri. Dan jumpa lagi di sesi yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.